Tiap-tiap bulan pergi ziarah tanya untuk kong apa? Tu pergi sekali sudah lah kau nak pergi pun. Tu pun lintas kot tu ya. Tanggal 1000 apa tu. Nabi masa Isra' Allah bawa pergi melawat tahu mana? Melawat tempat-tempat baik, tempat-tempat rakan sekerjaya, tempat Nabi Musa, tempat Nabi Isa. Ini pergi tempat ambil semangat, tempat yang baik, orang yang baik. Islam menggalakkan umatnya supaya menziarahi orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, yang mempunyai ilmu serta beramal dengan ikhlas. Di samping itu, umat Islam hendaklah sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu dan bersahabat serta mengeratkan hubungan silaturahim dengan mereka. Setiap orang dikehendaki supaya meminta mereka berdoa untuknya. Dan berjumpa, tolong doa saya. Dan meminta mereka supaya menziarahi kita. Selain daripada itu, Islam juga menggalakkan umatnya supaya menziarahi tempat-tempat yang mempunyai keistimewaan tertentu, seperti masjid-masjid, kesan warisan sejarah Nabi dan para sahabat, serta menziarahi tempat-tempat ibadat para wali Allah yang soleh. Kerana ini boleh memberi pengajaran kepada orang yang melihatnya. Pergi tengok orang soleh, tengok ayak muka dia, tak ada mengaji lagi, tengok dia tu, berasa balik nak tambah puasa sunat. Nak tambahlah puasa sunat dalam Ramadan ni. Dalam Ramadan puasa sunat wajib, lepas Ramadan lah. Tengok dia balik berasa nak buat satu azam baru, nak baca Quran. Tengok dia baca Quran sekali sila 10 juz. Kita 1 juz 10 kali boleh. Pergi tengok dia tu, berasa nak satu penambahan dalam diri kita. Orang lagu tu kena pergi cari. Kalau pipi tengok dia berasa nak makan apa, dia kaki makan. Itu tak salah. Paling teruk lagi, balik-balik tengok dia nak makan siapa. Takkan nak makan apa tak apa, nak makan siapa, tu jangan. Itu bukan orang soleh. Firman Allah Ta'ala, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, ila qawlihi ta'ala qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Cerita Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa, orang tanya dia siapa yang paling alim. Ya, Nabi duk ceramah kat umat dia siapa yang paling alim. Musa kata aku. Lepas abang aku tu, Allah kata tak Musa, ada lagi. Ada lagi orang yang lebih pada kamu. Musa bila dengar ada lebih, dia rasa apa? Dia nak kena pergi cari. Walaupun aku ni mengajar, dah boleh, dah Nabi dah. Tapi Allah Ta'ala kata, Musa, ada lagi orang yang lebih pada kamu. Musa pun tekad nak pergi cari siapa lebih, nak mengaji. Tak rugi, tak jatuh martabat dia. Bahkan tinggi martabat dia. Ingatlah, izqa wa izqa. Iz dalam Quran ni makna ingat. Bila ingat ni kena perhati. Banyakkah ayat Quran wa iz qala Musa wa iz qala rabbuka wa iz tu Allah suruh kita ingat. Ni kita kena buat majlis memperingati. Itu ada dalil. Ingatlah peristiwa tak kala Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Sebab Allah bagi tahu nak jumpa dengan dia di situ. Musa kata, lagi tak sampai tahun tu, aku tak berhenti. Dia punya azam dia tinggi. Hingga firman Allah Ta'ala, Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu dengan tujuan engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Bila dah berjumpa, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, dia pun buat permohonan, minta izin nak mengaji. Ni ngaji, kata ada atau tak ada, minta izin lu.
Musa minta izin, boleh tak saya ikut? Pasal apa saya ikut ni? Tujuan Tuhan tolong mengajak kat saya. Mengajak apa? Mengajak apa yang diajar oleh Allah kepada saya. Ilmu yang menjadi petunjuk rusydah. Minta izin nak mengaji. Lepas minta izin nak ngaji, Nabi Khidir pun tengok atas bawah. Tengok Musa, tak boleh mengaji kat sekolah aku ni, peraturan ketat. Undang-undang sekolah dia ni ketat. Panjang cerita kan, tuan-tuan dah makruf. Musa kecek juga. Tak apa, try dulu. Tu orang nak mengaji. Kalau abang-abang tak boleh mengaji, tak apa, tak boleh saya pergi sekolah lain pula. Tak dapat ilmu. Dia kata tak boleh, sini ni ketat, syadid. Musa kata try dulu. Saya cuba sabar. Dia mengaji sekolah dia apa? Belajar sambil melancong. Kan melancong sambil belajar, Cikgu Zain? Hak tu melancong tu sambil-sambil ya. Kalau melancong sambil belajar, itu belajar sambil-sambil. Fokus utama dia belajar sambil melancong. Ada beza tu. Sama dengan makan hidup nak makan dengan makan nak hidup lah. Kita ni makan hidup kan hidup makan. Kalau hidup nak makan sopa lembu. Kalau makan nak hidup, tu baru jadi manusia. Baik. Dah daftar diri, diluluskan, terima tempat pengajian tu. Melancong. Pertama sekali naik bot Nabi Khidir. Tu guru silap dah. Dia kritik buat apa macam ni. Khidir katakan gua abang tadi. Oh sorry, I terlupa. Terlupa tak apa. Jalan pula yang kedua. Budak-budak tengah duk main soleh. Cantah tengkok. Musa terkejut. Musa, jangan duk komplain abang lah tadi, nanti aku akan hurai satu persatu. Okey, minta maaf. Kali lagi kalau saya silap juga boleh buang kolah. Sekali lagi pergi kampung tu semua orang kedekut. Tengok ada dinding tembok sengit dah. Nabi Khidir ajak Nabi Musa, mari kita tolak. Ajak orang kampung. Orang kampung ni dah tadi minta apa nak makan pun tak bagi. Musa kata boleh tolak. Musa kuat. Tapi minta lah upah sikit. Ni abang kita lapak ni. Musa memang kuat. Sampai orang Melayu buat jampi lah. Gagah Ali, gagah Musa. Gagah Ali biar tak puasa. Kuat tak? Memang ni Musa kuat. Dia boleh buat. Tapi dia abang kata ni, orang kampung ni kedekut, mari kita minta sikit. Dia kata tak boleh. Nampaknya tiga-tiga hang tak dan sabar ni aku nak hurai. Dia hurai satu persatu. Hurai dia tuan-tuan tengok dalam surah Kahfi, baca tu. Apa dia maksud tu? Dengar kata ada orang lebih ada ilmu, pi cari, pi mengaji, pi ambil. Jangan duk kata perasaan kita ada ilmu lebih. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Ayat ni Allah minta kita ni duduk damping dengan orang-orang yang kuat ibadah. Orang Tuhan. Orang Tuhan ni macam mana? Mereka pagi petang buat amal tu cari ridha Allah. Dampinglah dengan orang-orang yang baik, dengan ahli masjid, dengan ahli kuliah. InsyaAllah tempiah-tempiah tu kita akan dapat. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaliqu bina intaliqu bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha falamman tahaya ilaiha bakat. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma selepas wafat Rasulullah SAW, mari kita pergi menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu anha seperti mana Rasulullah SAW menziarahinya.
Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman. Dulu Nabi ziarah masa ada Nabi. Lah ni Nabi tak ada, tanggungjawab ni kita yang kena buat. Jom kita pergi ziarah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa dia? Ummu Aiman ialah yang siapa dia? Masa Nabi kecil-kecil dia jadi jariah kepada dia bantu Abdullah. Di Ummu Aiman lah yang masa Nabi pergi dengan mak dia di ziarah makam ayah dia di Madinah, dalam perjalanan balik itu mak dia mati, Ummu Aiman yang bawa Nabi. Nabi selalu pergi ziarah ni mak angkat dia, Ummu Aiman. Apabila sampai kedua mereka kepadanya, lalu ia Ummu Aiman menangis. Bila sampai rumah, Ummu Aiman tengok Abu Bakar, tengok Umar, dia punya nostalgia lama tu teringat, menangis. Maka mereka berdua pun bertanya, faqala laha ma yubkiki ala ta'lamina khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni la abki anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama' fahayyatuhuma 'alal buka faja'ala yabkiyani ma'a. Tengok Ummu Aiman teriak kuat. Lalu Abu Bakar dan Umar tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Teriak pasal apa? Mungkin dalam kepala mereka duk bayang Ummu Aiman ni teriak teringat dengan Nabi. Tidakkah engkau ketahui bahawa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah SAW? Nabi wafat. Bila dia wafat, Allah ambil dia balik. Dia dapat pahala yang ganjaran tinggi. Dia lebih hebat daripada duduk atas dunia. Abu Bakar bagi penjelasan kepada Ummu Aiman. Lalu jawabnya, Ummu Aiman jawab, aku menangis bukan kerana aku tidak mengetahui bahawa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah. Bukan pasal aku tahu. Memang aku tahu sangat Nabi dia hebat, dia dekat dengan Allah. Bukan pasal itu. Tetapi aku menangis kerana wahyu daripada langit telah terputus. Masa ada Nabi dulu, ada satu isu baru, wahyu turun. Ada cerita baru, ada masalah baru, ada apa pun, penyelesaiannya dengan wahyu. Ada orang tanya, Nabi tak boleh jawab, Tuhan turun wahyu. Ada kes-kes berlaku, turun wahyu. Lah ni wahyu qadin qata, telah terputus. Lah kes tu yang aku teriak. Keduanya pun merasa sedih, menyebabkan kedua mereka turut menangis bersama. Jadi hari itu jadi majlis menangis. Ummu Aiman menangis, Abu Bakar pun menangis, Umar pun menangis. Menangis pasal apa? Pasal rasa hibah sekarang masalah ni banyak, wahyu tak ada. Tapi walaupun wahyu tak ada, Islam tu dah sempurna. Rujuk balik pada apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia teriak pasal tengok muka. Kes teriak ni pun ada orang teriak kes tengok muka je. Satu khatib baca khutbah. Baca khutbah semangat. Tengok penjuru masjid ada seorang duk teriak. Dia pun turun pergi tanya, cerita pasal apa? Tang mana isu apa yang kena sangat ni? Isu Mesir ke, isu apa ni yang sampai teriak ni? Tak ada apa, kawan tu tak ada apa. Tak ada biasa. Khatib duk kecil lagi. Habaq pasal apa yang teriak, tang mana yang menyentuh hati. Khatib duk ulang-ulang minta dia pun habaq. Sebenarnya tuan khatib, saya teriak ni tak ada kena mengena dengan khutbah pun. Cuma kes dia, saya tengok janggut Tok Khatib sama dengan janggut kambing ayah saya. Ayah saya hilang kambing banyak hari, duk cari. Terbayang-bayang tu. Jadi, tak ada. Tok Khatib seronok apa sama hari ni, dia terlega. Ada orang menyentuh hati.
tak menyentuh apa pun. Baik, itu saja selingannya. Baik. Nabi Abu Bakar, Umar pi ziarah Ummu Aiman. Siapa? Ummu Aiman ni orang hebat. Zaman Nabi dia orang hebat. Jadi kita kena Nabi pi ziarah lu, kita kena pi ziarah. Pi ziarah memang hebat semua. Dia sampai menangis rindu dengan Nabi, iaitu rindu dengan wahyu. Dulu ada masalah turun wahyu, sekarang tak ada. Itu yang dia menangis. Islam menggalakkan umatnya supaya sentiasa mengenangkan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kerana ia merupakan sebagai pengajaran dan panduan hidup. Islam menggalakkan umatnya supaya menziarahi para sahabat Rasulullah SAW semasa hidup dan selepas mereka mati, seperti menziarahi kubur mereka atau mengkaji kesan-kesan sejarah berhubung dengan perjuangan mereka. Kita tak mampu, tak jumpa dah sahabat dah wafat, pergi ziarah kubur. Antara kuburnya kubur Khalid bin Al-Walid, di mana di Hum. Lah ni puak-puak Syiah dok kira nak pelari kubur, nak pelari Khalid bin Walid Mairan. Allah alam, moga Allah selamat dan Allah akan selamat. Ziarah makam Umar Abdul Aziz pun di Suria. Makam siapa lagi? Makam Imam Nawawi di Suria. Makam teman-teman nak pergi ziarah dah, Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Makam Syekh Arsyad. Tapi masa pergi makam Syekh Arsyad itu ada pergi jumpa Tok Lebay hak jual telur. Siapa pergi jumpa Tok Lebay jual telur tu rosak habis. Yang pergi jumpa, okey, dia kata bagi umur panjang. Yang tak jumpa, dia minta bagi mati awal. Tu cari makan. Jangan duk faham kata dia Syekh Arsyad Banjari pesan kat dia pula tu. Tu cari makan. Baik. Macam-macam cari makan tuan-tuan. Jadi cari makan pun rosak habis. Baik, hadis yang kita baca takat tu hari ini insya-Allah umur panjang, kita jumpa pula hadis 192.